Katakan dah 20 laporan polis yang telah dibuat. Sekarang ni mereka ni, kalau korang tengok, tunggang agama, tunggang kaum, tunggang istana pula dah. PAS yang tak serik-serik, senang cerita, PAS ni tak faham ketinggian kedudukan raja-raja Melayu di dalam Malaysia, khususnya masyarakat Melayu. Dan sehingga diorang ni, Sultan pun nak dijadikan bahan untuk berkempen. PAS sebar video tahun 2013. Aku tak pastilah dia ni tak reti move on ke macam mana. Kononnya Sultan Nazrin memuji dia. Tapi mengikut orang kaya Bendahara Sri Maharaja, Sultan Nazrin sebenarnya memberi ulasan yang seimbang antara PAS dan UMNO. Jadi malah lebih penting dalam ucapan tersebut, Sultan Nazrin mengingatkan semua parti politik dalam kegairahan meraih undi dan kuasa jangan sampai pecah belahkan perpaduan bangsa dan memusnahkan negara. Jadi tapi apa pun, PAS ni dia spin lah, konon macam Sultan tu sokong PAS je. PAS tak sedar yang mereka ni olok-olokkan itu adalah titah daripada seorang sultan. PAS ingat Sultan ni sama level ke dengan presiden parti yang boleh dikarutkan? Jadi tampak sangat PAS ni tak menghormati institusi diraja lah. Aku nampak apa yang rakyat terutama sekali orang Melayu ni nak harapkan dengan parti yang melanggar prinsip ni, prinsip rukun negara. Kalau Sultan pun tak dihormati, selamatkan Melayu dengan mereka ni? Itu yang jadi tanda tanya aku. Jadi titah yang 2013 tu, masa tu belum berlaku lagi kejadian gugur setandan, yang mana golongan profesional dalam PAS disingkirkan. Jadi pada ketika itu PAS memang meriah lah. Dan saya sendiri menyokong PAS masa tu. Tapi golongan yang disebut oleh baginda Sultan Nazrin itu sekarang sudah tak bersama dengan PAS lagi. Sebahagian besarnya bersama dengan Parti Amanah. Jadi ada juga sebahagian lagi yang pergi kepada keadilan, DAP dan juga UMNO. Yang tinggal di dalam PAS sekarang ini hanyalah golongan lebay kampung. Titah Sultan Nazrin tu sesuai pada masa tu, sebab memang PAS kelihatan bersedia untuk mengambil alih pentadbiran negara pada ketika itu. Kalau tak kerana ketamakan kaum ustaz ni. Tapi sekarang ni dah kembali kepada tahun 70-an kot. Tak ada lagi profesional yang cerdik di dalam PAS ni. Nak ajak debat pun tak nak. Nak faham atas lompat parti pun diorang ni still struggle sampai sekarang. Macam mana diorang ni nak memerintah? Dan polis Perak telah terima 20 kes tular. Polis Perak telah terima 20 laporan mengenai kes tular titah Sultan Nazrin ini. Dalam PN ni memang aku tak pastilah. Nak berdebat tak berani, semua sembang kencang atas pentas. Lepas tu buat video TikTok, mainkan titah Sultan dan sebagainya. Nampak tak dia amat terdesak sekarang ni? Dia sangat-sangat terdesak. Dan aku nak beritahu di sini, PN ni sebenarnya berpecah di beberapa kawasan lah, Perikatan Nasional ni. Sekarang ni kita tahu berlaku gelombang merah biru, betul? Dan 5 faktor utama yang jadi perubahan undi PRU dan PRN ini. Pada PRU lepas dan sekarang ni kita nak menghadapi PRN, betul? Dan masa kita meneliti, membaca dan melihat beberapa video yang dihantar atau dikongsikan oleh kawan-kawan daripada Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Dan kita meneliti kempen-kempen yang diadakan oleh pihak Pakatan Harapan dan sebagainya. Ketika ini kita nampak PH dan BN lebih fokus kepada Kedah yang dianggap 50-50. Dan saya sebenarnya suka nak melihat perubahan yang berlaku di Kelantan dan juga Terengganu lah. Tapi apa perubahan yang kita nampak lah berbeza daripada PRU dan PRN ini? Pertama, bila kerajaan perpaduan yang menguasai kerajaan hari ini, terutama PH, dia mula memberi perhatian betapa pentingnya menguasai media. Dan rakyat terutamanya anak-anak muda mulai sedar bahawa mereka ni telah tertipu dengan dakwah Perikatan Nasional berkenaan dengan PH. Kalau undi PH, pergi sekolah pakai skirt, azan tak berkumandang dan sebagainya, itu hanyalah dusta semata, fitnah daripada mereka. Okey, jadi lepas tu faktor kedua kita nampak sekarang ni PMS beliau bekerja kuat untuk
sejak daripada mula dia menjadi Perdana Menteri dan tidak pernah bercuti, dan membuatkan beliau ni benar-benar serius untuk membawa reformasi seperti yang dilakukan sebelum ini. Dan pada isu yang lain mungkin kita nampak ada juga strategi yang saya rasa perlu diperbaiki lagi lah oleh Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, dan melalui media rakyat mula mendapat perubahan ekonomi yang dilakukan oleh PMX, pelaburan yang masuk, KDNK yang mengukuh. Sekarang ni hari tu mungkin kita ada recession ekonomi dan kita punya duit sedikit jatuh, dan sekarang ni dah kembali mengukuh balik, dan kita nampak inflasi kita semakin berkurang. OPR kita tak naik, hanya sekali saja berbanding dengan Perikatan Nasional 4 kali dalam masa 3 bulan. Dan KDNK meningkat, dan harga ayam pun jatuh mendadak juga. Ada setengah tempat dah 699 hari ni saya tengok, saya tak pasti di mana, mungkin saya boleh tengok balik, dan RM7 lebih kebanyakan tempat. Dan walaupun ia cuba ditutup oleh pembangkang Perikatan Nasional dengan nak divert isu macam-macam cerita Islam terancam, tapi kita nampak anak-anak muda ni mula merasai itu adalah satu penipuan. Dan jika PRN ini berlaku tahun harapan, saya rasa Kelantan dan Kedah kita mungkin boleh ambil alih lah kot. Tapi berlaku bulan 8 ini, esok kita akan masuk bulan Ogos, dan faktor lainnya adalah rakyat mula melihat salah guna kuasa pembangkang ini. Seperti jana bawah meja. Sebelum ni mereka ini dianggap bersih. Banyak skandal-skandal tanah yang dilakukan oleh pemimpin PAS Terengganu khususnya. Dan juga Kelantan berkenaan dengan AKSB. Kita tahu Kelantan ni pun tak bersih kan. Ada berlaku salah laku dan sebagainya, dan mengamalkan nepotism di dalam JLC dan banyak lagi lah kalau kita nak rungkaikan berkenaan dengan REE kan, dan segalanya akan lebih terbongkar lagi lah. Dan antara kes menjadi tumpuan seperti yang saya katakan melibatkan Ketua PN iaitu Muhyiddin Yassin, yang kes rasuahnya adalah bernilai 427.5 juta. Dan terbaru yang sedang hangat dibuatkan REE yang melibatkan kerugian jutaan ringgit milik rakyat Kedah, Kerajaan Negeri Kedah. Pengundi atas pagar sekarang ni menilai selama hari ni mereka ingat mereka ni bersih, mereka ingat PAS ni bersih. Rupanya itu adalah persepsi yang salah. Ini antara faktor utama kerana saya rasa perubahan yang akan berlaku pada PRN kali ini. Dan faktor yang seterusnya adalah bila PN ini dalam Perikatan Nasional sendiri bergolak. Mereka mungkin sefahaman di peringkat pimpinan tertinggi, tapi sebenarnya tidak di peringkat akar umbi. Dengar-dengar kabarnya berlaku pemulauan calon di Kedah, di Pulau Pinang, ada berlaku pemulauan calon di Negeri Sembilan kan, di zon Kerusi Kuah. Timbalan Ketua PAS Langkawi sendiri, Mazlan Ahmad tu bertanding atas calon bebas melawan calon Perikatan Nasional sendiri. Dan Safwan pula difahamkan ialah Ketua Pemuda PAS Langkawi akan bertanding sebagai calon bebas di Dun Air Hangat melawan calon PN. Jadi yang ni kenali saya Dominic pula jelas dilihat bahawa dia telah bertanding di tempat majoritinya Melayu. Majoritinya Melayu. Sanusi pula sedang berbalah dengan Mukris, di mana peringkat atasan iaitu Mahathir dan Muhyiddin sedang menjalankan kerjasama bersama Haji Hadi juga untuk melawan kerajaan perpaduan. Jadi you can in this situation lah, I can see that you can run with a lie but you can't hide from the truth. So it will catch you sooner or later lah. And PN tak boleh menipu pengundi with the cheap propaganda ni. Dan ekonomi Melayu terancam kerana manusia sekarang semakin berilmu. Jangan anggap rakyat ni bodoh. Rakyat ni tak bodoh. Rakyat ni sentiasa memerhati, sentiasa pelik dan sebagainya. Jadi aku rasa seperti PN yang tak berani nak berdebat. Semua sembang kencang di atas pentas sahaja. Dan Rafizi ajak berdebat, semua jadi berdebar. Ajak berdebat je pun berdebar. Buat apa? Penakut sungguh lah.
Kan? Bukannya dengan siapa pun, dengan Rafizi je, bukan dengan PMX. Kata macam-macam Kak Rafizi pandai buat formula sajalah apa. Belasahlah Rafizi tu atas pentas. Kau nampak tak Walaun betapa penakutnya puak-puak Perikatan Nasional ni, terutamanya kepada Rafizi. Kan? Sembang kencang habuk pun tak ada. Okey, apa tu? Yang bacok ni. Sembang kencang je, habuk pun tak ada. Saya nak cakap tentang itu YB Bacok ni. Dia guna itu dalam kalau baca itu email, dia cakap lebih baik kita fokuskan masa dan tenaga yang berbaki ini untuk bekerja dan berkhidmat bagi menyelesaikan segala tugasan dan permasalahan yang menanti. Tapi masalahnya itu apa yang YB Bacok buat untuk rakyat? I never hear anything. Ya. Saya ni memang tak. Saya ni memang tak ada lihat apa benda baik yang YB Bacok buat untuk itu kawasan Bacok lah. Dan tapi Bimbing, sebelum ni pun dia nak tunggang isu Najib tapi juga. Tapi itu YB Bacok ni, kalau kita tengok kan Bimbing, dia nak tunggang isu Najib juga. Dia kata dekat penyokong-penyokong Najib, dia kata orang BN ni kena undi Perikatan Nasional sebab sebenarnya Najib takkan dapat pembelaan lah bla 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 semua. Sekali Noriana Najwa keluarkan kenyataan benda tu tak benar, tak pernah pun bagi pesanan kepada Papa Gomo tu. Tahu tak? Okay. Ada lagi. Kalau itu YB Bacok ni, tak, saya tak ada lihat apa yang dia buat untuk itu rakyat di Bacok, tapi dia berani sembang macam ni pula kepada itu Rafizi ni. Saya ni nak cakap lah, kalau dia ni ada bola, kalau dia ni ada keberanian, dia patutlah debat dengan Rafizi. Kalau dia ni ada itu kalau Perikatan dia ni rasa itu Perikatan Nasional ada polisi yang bagus, dia boleh pergilah debat dengan Rafizi. Kenapa dia keluarkan email yang macam berikan alasan yang tak efektif pula. Lepas tu saya nak nasihatkan kepada walaun yang anjing di bawah tadi. Kalaulah saya nak itu walaun yang di bawah ni untuk naik dan berdebat dengan kita. Tengok siapa yang benar lah. Jangan anjing di bawah saja. Itu saja. Thank you, Daddy. Okey, silakan Abang Wan. Pertamanya saya nak ucapkan kepada walaun dan penyokong PN supaya mereka bersedia besok pagi dah 1 Ogos bulan kemerdekaan, dan 1 Ogos juga adalah janji-janji pemimpin PN untuk menentukan kerajaan. Jadi korang boleh bersedialah untuk meraihkan pertukaran kerajaan bulan 8 ni. Kan? Kalau tak berlaku bulan 8 ni pertukaran kerajaan, seperti mana yang aku sebut dulu, korang pergi cari Syahidan Kasim, pimpin PAS, korang ludah muka dia orang. Macam aku sebut kan. Abang Wan, okey, kalau kita lihat kan yang mengelak untuk berdebat ni, lepas tu macam Syahir tu dia keluar kenyataan, dia kata dia banyak kerja selain daripada nak berdebat. Apa masalahnya sebenarnya kalau kita tengok kan, habis debat, buatlah sambung buat kerja. Bukan debat sepanjang masa, bukan debat 2-3 hari dalam satu masa. Debat hanya debat waktu malam biasanya. Alasan dia orang tu membodohkan akal. Platform terbaik untuk bentang agenda ekonomi Perikatan Nasional, manifesto Perikatan Nasional adalah debat. Boleh tibai Rafizi, boleh betulkan segala tanggapan, persepsi ataupun tuduhan kepada Perikatan Nasional. Tapi kalau kita lihat, dia orang ni tak nak syok main naratif fitnah, syok main persepsi, menghina dekat atas pentas dan sebagainya. Jadi benda yang berfakta ni memang allergic bagi mereka, aku rasa. Mereka tu jago TikTok saja dan jago menipu rakyat.
Dalam bawah kerajaan Madani ni, Yani, memang banyak benda yang pelik dan ajaib dan terbalik. Waktu kita pembangkang dulu, kita yang mendesak supaya laporan audit ke PSC ke di Parlimen. Pembangkang yang mendesak. Kerajaan takut waktu itu. Kan? Tapi bawah kerajaan Madani, kerajaan yang nak, pembangkang pula takut. Nak debat isu laporan PSC. Itu satu perkara terbalik. Zaman kita pembangkang dulu, pembangkang yang paling banyak mencabar pemimpin kerajaan berdebat. Pembangkang yang bersungguh-sungguh mencabar pemimpin kerajaan berdebat. Tapi sekarang ini, kerajaan pula cabar pembangkang berdebat. Nothing to hide. Sekarang ni kerajaan pula mencabar pembangkang berdebat dan pembangkang sekor per sekor semua tolak. Jadi sebenarnya rakyat boleh tengok sendiri. Kalau dia takut nak berbahas dalam parlimen, takut juga nak berdebat di luar, dan dalam room pun takut nak naik dalam petak, dalam kotak, maksudnya apa? Maksudnya selama ini dia takut kebenaran itu terbongkar. Itu aja. Kan? Mana-mana kerajaan pun, pergilah negara mana pun, pembangkang paling seronok bila berdebat dengan kerajaan. Itulah waktu dia nak bongkarkan kemungkaran kerajaan. Kau nak kata kerajaan ni menipu rakyat, pembohong lah, ekonomi tak naik lah, ekonomi merudum lah, nilai mata wang jatuh lah, barang naik. Inilah waktu kau nak hentam Menteri Ekonomi sebab dia jaga ekonomi. Tapi masalahnya Menteri Ekonomi pula yang berani cabar kau dan kau sekor per sekor tolak. Maksudnya apa? Maksudnya kau lebih senang dalam ceramah, kau bohong kau punya walaon. Itu aja. Sebab dalam ceramah pentas tidak ada soal jawab. Kau cakap apa pun, Mahathir kata di Kelantan ada bangunan mencakar langit pun, orang tak boleh persoalkan. Orang telan ni dia hidup. Ni yang kita tengok sekarang ni, zaman Malaysia Madani ni memang banyak benda yang terbalik. Yang sepatutnya pembangkang buat, dia tak lakukan. Bahkan kerja pembangkang tu, kerajaan pula yang lakukan. Sekarang ni kalau kita tengok bahawa kerajaan Madani, di kalangan MP kerajaan sendiri mengkritik kerajaan. Mana kita terpaksa buat tugas pembangkang tu. Sebab pembangkang tidak berfungsi. Bila pembangkang tidak berfungsi, adalah di parlimen kita yang menegur kerajaan. Sebab nak tunggu dia orang tegur, memang dia takkan tegur. Pasal dia tak tahu apa yang dia nak tegur. Okey, ada satu yang menarik saya nak tunjukkan di sini. Okey, sekejap lagi saya tunjuk. Diorang ni dah, saya tak tahulah. Saya rasa benda ni patut di-highlight untuk khususnya orang yang nak mengundi mereka ni lah. Satu calon di Bahau, Negeri Sembilan. Hebat calon Bahau ni, PM Kumar katanya, pendidikan dari Better Faith University. Bila diperiksa, rupanya Better Faith University ni adalah universiti untuk ajaran Islam. Okey, tapi ajaran Islam tu. Sorry. Better Faith University ni, sorry, saya salah sebut. Adalah universiti untuk Kristian. Universiti untuk Kristian. Tapi tengok dia punya kejaya dia. Ni calonnya. Calon nombor 1 untuk Bahau. Okay, nampak Untuk Bahau. Lahir pada umur berapa? Tiba-tiba dia adalah pengurusi Pusat Tahfiz Al-Quran. Ini copy paste ni. Profile dia copy paste. Lupa nak delete. Ini orangnya. Nama PM Kumar. Tapi dia pengurusi Pusat Tahfiz Quran. Kena panggil Al-Fadil lah ni. Al-Fadil Tuan Kumar. Sahibus Samaha. Al-Fadil. Tuan guru juga ke ni? Mungkin dia dah mimpi jumpa Nabi, mana kita tahu, macam Bala. Kan? Macam pengurusi Dewan Himpunan tu. Pusat Tahfiz mana? Korang ni menipu aja ni kan? Dah lah ada orang tu pergi universiti sama. Serentak. Dahsyatnya pengurusi Pusat Tahfiz. Ish. Situ ada tulis agama tak? Al-Ustaz Al-Kumar. Ada tulis agama tak? Al-Ustaz Al-Kumar. Yang ni? Ada tulis agama? Ada tulis agama tak kat situ? Boleh daftar ada? Tak ada? Dia memang kafir, Abang Wan.
Yalah, mana tahu dia tulis situ agama baru masuk Islam Dia semalam. sekolah dia, Abang Wan tengok lah ni, Better Faith University. Universiti Kristian Abang Wan. Macam mana dia boleh jadi pengurusi tahfiz Abang Wan? Oh, hebat. Ni, Better Faith University ni, Universiti Kristian. Tuan Guru Al-Fadil Kumar. Walaupun kena tipu atas darat macam tu je lah. Kesian walaupun kan? Kadang kesian tu. Al-Hafiz lah kalau pengurusi tahfiz Al-Hafiz. Al-Hafiz Al-Kumar. Kalau nak menipu pun Allah, agak-agak lah. Kan? Al-Hafiz Al-Kumar, pengurusi tahfiz Al-Quran. Kalau Anwar Musa tu, kalau tak pengurusi tahfiz, menasabah lah juga kan. Walaupun lawak, tapi menasabah lah. Ini Al-Hafiz Al-Kumar, Tuan Guru. Punya nak suruh orang Islam pakai serban lah. Punya nak suruh orang Islam undi dia, kena letak gitu. Satu yang ni, bila dia kata Islam terancam bawah PAS, tapi hakikat depan mata kita, di Pulau Pinang, kerusi Melayu majoriti Islam dia bagi kepada gerakan, betul? Dia yang bagi. Kerusi yang majoriti Melayu Islam tu diberikan kepada gerakan orang bukan Islam. Berlaku di Selangor pula, DAP serah kerusi kepada orang Islam. Kerusi DAP tu, dia serah kerusi kepada UMNO. Siapa sebenarnya yang memelihara Islam ni? Yang rasa Islam terancam ni siapa? Nak laga-lagakan kononlah kerajaan ni, ginilah, gitulah. Tengok apa Johari Ghani kata. Give Anwar 10 years and Malaysian will be proud of their country, says Joe Ghani. Dia tak ada jawatan pun dalam kementerian. Korang juga kata dia ni power kan, ekonomi kan, dia power kewangan kan. Give Anwar 10 years and Malaysia will be proud of their country. Mesti walaun kepanasan bila kita cakap macam tu, betul tak? Malah selama ni diharapkan apa tu, dia ni hentam kerajaan. Okey, lagi satu. Ekonomi madani beri gambaran jelas aspirasi Malaysia. American Malaysian Chamber of Commerce. Mesti walaupun tak tahu apa dia American Malaysian Chamber of Commerce ni. Nak tahu tak walaupun? Cari sendirilah. Dia kan selalu macam tu. Dia naik-naik dia bagi fakta, carilah sendiri. Dia suruh aku cari. Maksudnya itu walaupun ni mereka sepatutnya perlu at least perlu lihat kepada fakta lah. Tapi kesian ada walaupun ni mereka otak dah tepu dah sampai tak mau accept itu fakta lah. Ya. Memang walaun memang Bimbing bukan walaun je. Masalah sekarang